Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Srina Sudi daripada Universiti Islam Selangor. Ia membentangkan kerja kerja saya bertajuk Kamus Istilah Hadis Elektronik Satu Sorotan. Revolusi industri 4.0 sangat berkaitan rapat dengan kemajuan teknologi digital. Maka bidang pendidikan dan penyebaran maklumat, penyebaran ilmu pengetahuan turut menyaksikan pelbagai inovasi dan kemajuan sehingga sebarang maklumat yang disampaikan dapat kita terima dengan cepat, tepat, mudah dan juga berkesan. Maka kajian saya lakukan ini bertujuan untuk menyorot kewujudan aplikasi kamus istilah hadis di internet yang terdapat di Play Store dan juga Apple Store. Seterusnya menganalisis kajian-kajian lepas berkaitan web dan aplikasi tentang kamus istilah hadis yang berbentuk elektronik. Berdasarkan kajian yang pertama, Plan Strategik Pendidikan Tinggi menuju pembelajaran abad ke-21. Maka pembelajaran hadis dikira perlulah lebih kreatif dan inovatif supaya pembelajaran ini kekal relevan dan perlu bergerak seiring dengan kemajuan ini dan supaya sentiasa kreatif. Maka pembelajaran hadis perlu diberikan peluang untuk membuktikan dan memanfaatkan peningkatan teknologi melalui pembangunan berbagai bentuk medium. Yang kedua, hadis dan ayat Al-Quran bukan lagi dirujuk semata-mata kepada bahan bercetak, tetapi cariannya telah pun dirujuk melalui carian internet berasaskan kepada aplikasi, berisian, laman sesawang, blog pribadi dan sebagainya. Penggunaan internet telah menjadi satu keperluan. Yang ketiga, teknologi inovatif telah berubah menjadi instrumen penting untuk pengajaran dan pembelajaran. Banyak aplikasi berkaitan ICT yang telah dibangunkan dan boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Banyak laman web dan juga program-program yang telah dibangunkan untuk membantu fleksibiliti dalam mempelajari hadis. Semuanya bertujuan untuk menekankan kepentingan hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Saya akan terangkan pula apakah dimasukkan dengan kamus istilah dan juga apakah yang dimasukkan dengan kamus istilah. Kamus merupakan himpunan kata sesuatu bahasa dan berupa sebuah buku rujukan yang mengandungi kata-kata daripada sesuatu bahasa yang disusun mengikut abjad yang diberi makna dan keterangan lain berkenaan dengan kata-kata tersebut. Istilah pula bermaksud perkataan atau rangkaian kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam satu bidang ilmu pengetahuan. Adapun kamus istilah adalah rujukan utama dalam sesuatu ilmu bidang perkhususan. Kamus istilah dapat memberikan definisi yang tepat dan iktiraf penggunaan bagi sesebuah perkataan sama ada dalam penulisan ataupun percakapan. Justru penggunaan kamus istilah sangat membantu bagi mereka yang bermahir ataupun tidak mahir di dalam sesuatu bidang ilmu untuk mendefinisikan dan mendapatkan makna sesebuah istilah dengan tepat. Kini penggunaan kamus istilah lebih meluas apabila telah wujudnya e-kamus yang dapat diakses secara maya. Malah penggunaan kamus digital lebih diminati berbanding kamus bercetak lantaran ia lebih mudah digunakan, lebih menarik, dilengkapi dengan paparan berwarna dan ia boleh diakses di mana sahaja. Dalam kajian ini, saya menjalankan kajian berbentuk tinjauan dokumentasi dengan menganalisa kajian-kajian lepas berkaitan kamus hadis elektronik dan juga laman web hadis. Sorotan tinjauan dilakukan di internet untuk mengumpul aplikasi kamus istilah hadis yang wujud di Play Store dan juga di Apple Store. Maka kajian saya mendapati wujud beberapa aplikasi kamus hadis, istilah kamus hadis yang dibangunkan oleh penyelidik dan juga terdapat kamus istilah hadis di aplikasi Android di internet. Aplikasi pertama iaitu aplikasi pembelajaran hadis berasaskan Android. Aplikasi ini sebenarnya berhasil daripada kajian yang dibangunkan oleh Heru Supriyono dan rakan-rakannya pada tahun 2014. Jadi mereka untuk menyampaikan pembelajaran tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis dengan lebih menarik dan mudah
dikendalikan serta boleh mengakses maklumat pembelajaran ini di mana-mana sahaja. Aplikasi interaktif ini mengandungi menu berkaitan pengertian hadis, sejarah penulisan hadis, klasifikasi hadis, kualiti hadis, dan ada sedikit hadis-hadis pilihan, dan terdapat juga soal jawab. Maka hasil pengujian aplikasi menunjukkan pembelajaran hadis mudah alih ini adalah menarik, jelas, mudah dikendalikan, agak berkesan, mudah difahami dalam penggunaannya, dan bahan yang dikandung di dalamnya memenuhi keperluan bahan-bahan yang sangat berguna. Okey, aplikasi yang kedua adalah aplikasi kumpulan hadis berbasis Android, juga sebuah aplikasi yang terhasil daripada kajian dilakukan oleh Yeni Yuliana pada tahun 2022. Ini khusus untuk kanak-kanak lah ya. Sebab kanak-kanak ni ramai tak mengetahui kepentingan serta mempelajari hadis sejak kecil. Bila memasukkan berkenaan ilmu hadis di dalam aplikasinya, iaitu menu berkaitan dengan pengertian hadis, pengenalan hadis sahih dan kepentingan belajar hadis. Namun demikian terdapat juga sebenarnya banyak menu-menu lain berkaitan dengan hadis-hadis tentang kewajipan untuk ilmu, solat, niat dan seumpamanya. Maksudnya beliau telah mencampurkan antara kamus istilah dan juga kumpulan hadis-hadis pilihan. Jadi aplikasi kumpulan hadis untuk kanak-kanak ini telah berjaya disosialisasikan ataupun diaplikasikan dan digunakan sehingga dapat membantu proses pembelajaran guru dan murid di Kota Prabu Mulih dalam mempelajari ilmu hadis dengan betul. Okey, seterusnya aplikasi kamus istilah-istilah hadis Kamus ini sebenarnya didapati di aplikasi Android. Aplikasi Android dikarang, kamus ini asalnya dikarang oleh Abdul Manan Ar-Rasih pada tahun 2003. Di aplikasi ini kamus ini dipaparkan dalam bentuk PDF. Dan kamus ini sebenarnya disusun dalam bentuk mengikut bentuk alfabet. Okey. Penulis telah memasukkan sebanyak 214 istilah, dan setiap istilah tersebut kemudiannya dihurai maksud menurut etimologi dan terminologi. Pada setengah-setengah istilah dinyatakan gambaran istilah tersebut juga hukum-hukum dan bagi jenis-jenis hadis. Tapi nampaknya penulis tidak dapat menyiapkan kamus ini dan hanya membawakan istilah sehingga huruf hak sahaja. Jadi kamus ini telah dimasukkan di dalam aplikasi Android dan dipaparkan dalam bentuk PDF. Kamus yang kedua, kamus ilmu hadis. Pengarang kitab ini, kamus ini adalah Dr. Abdul Rahman Al-Khumais dan dikarang pada tahun 1419 Hijrah. Kamus ini juga diterbitkan dalam bentuk aplikasi Android dan dipaparkan juga dalam bentuk format PDF. Dalam kamus ini terdapat sebanyak 780 istilah ilmu hadis. Pengarang menerangkan secara terperinci berkaitan istilah hadis tertentu sekiranya perlu, seperti masukkan dalil, perbahasan dari para ulama dan seumpamanya. Pengarang juga mentakhrijkan secara ringkas jika terdapat hadis-hadis, menisbahkan pendapat kepada sumber dan rujukannya. Pengarang juga menyenaraikan daftar isi khas untuk sumber-sumber rujukan dan menyenaraikan daftar isi untuk seluruh istilah ilmu hadis yang dimasukkan. Dan maka kitab ini juga dimasukkan ke dalam aplikasi Android dan dipaparkan dalam bentuk format PDF. Dan seterusnya adalah aplikasi kamus ilmu hadis, juga terdapat di aplikasi Android, juga dipaparkan dalam bentuk PDF. Maka kamus ini disusun oleh Dr. Totok Jomantoro pada tahun 1997. Juga disusun ikut alfabet, dan istilah tersebut dihuraikan maksudnya pada setengah istilah dibawakan takrifan yang diletakkan oleh para ulama. Selain memberikan takrif kepada istilah hadis, penulis juga memperkenalkan para pengarang kitab-kitab hadis. Okey, secara kesimpulannya, penulis saya mendapati
Terdapat penyelidikan yang dijalankan untuk membangunkan aplikasi hadis berasaskan Android yang berbentuk interaktif. Yang kedua, terdapat beberapa kamus istilah hadis di aplikasi Android. Namun paparannya adalah dalam bentuk format PDF. Maka penulis berpandangan aplikasi kamus istilah hadis berbentuk interaktif perlu diperbanyakkan lagi atau perlu dibangunkan, memandangkan masih belum wujud lagi aplikasi kamus istilah hadis yang berbentuk interaktif berdasarkan cirian di Play Store dan juga Apple Store. Ini kerana apa? Kerana aplikasi merupakan alat bantuan pembelajaran untuk mendefinisikan dan mendapatkan makna istilah hadis, supaya kita dapat makna tersebut dengan lebih tepat, mudah, cepat, dan yang penting aplikasi tersebut menarik dan juga interaktif. Jadi saya memberikan penghargaan terhadap kajian saya ini kepada Geran Penyelidikan, ini merupakan hasil daripada Geran Penyelidikan Negeri Selangor yang bertajuk membangun aplikasi e-kamus istilah hadis untuk pembelajaran hadis di Selangor. Penghargaan juga diberikan kepada Universiti Islam Selangor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.